Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Keliru ke sama ada untuk berkahwin dahulu, nak beli rumah dulu atau nak beli kereta dahulu? Keliru. Masya Allah, tak payah keliru. Okey, tengok tips saya dahulu sebelum anda berkahwin. Jadi jangan lupa untuk tonton video saya sampai habis dan insya Allah kita jumpa lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Keliru ke sama ada nak beli kereta dulu ke, nak beli rumah dahulu ke, nak kahwin dahulu? Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan adik-adik yang dirahmati Allah Taala sekalian, ini menjadi kekeliruan kepada kita. Sama ada kita nak beli kereta dulu ke, nak beli rumah dahulu ke, nak kahwin dahulu ke, ataupun nak bagi mak pergi haji dahulu. Okey. Ini bergantung kepada uruf dan keadaan kita ataupun bergantung kepada maslahah sekarang ataupun bergantung kepada ekonomi kita. Saya nak bagi tips sebelum anda berkahwin. Okey, yang pertama sekali adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hendaklah kita sebelum kita berkahwin, hendaklah kita ada rumah dahulu. Tak kisahlah rumah sewa ke, rumah kita beli ke, tapi lebih afdal kita beli rumah dahulu. Tuan-tuan dan adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kebanyakannya banyak pasangan-pasangan yang berkahwin tidak ada rumah, lepas tu sewa, nak bayar rumah sewa dan sebagainya. Kenapa kita tidak beli rumah sedangkan kita boleh beli rumah? Tengok balik dalam khutbah terakhir baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika bila mana Nabi berkhutbah pada haji wida Nabi yang terakhir pada 9 Zulhijjah pada 10 Hijriah di Lembah Uranah di Padang Arafah. Nabi pesan pada perenggan yang keempat ataupun pada perenggan yang ketiga, sekiranya kamu punya hak kepada mereka, layan mereka baik-baik, bagi tempat tinggal, bagi makanan. Tengok, Nabi pesan bagi tempat tinggal. Jadi kita kena sediakan tempat tinggal untuk isteri. Yang pertama sekali, tolong beli rumah dahulu sebelum anda berkahwin. Dan yang kedua, tolong sediakan kelengkapan dalam rumah dahulu. Ada rumah, mestilah kita nak ada kelengkapan, kursi, sofa. Lebih utama adalah tilam, katil. Takkanlah isteri kita nak tidur atas lantai. Kalau boleh sediakan. Sebab lebih afdal kita ada rumah kita sendiri berbanding dengan kita tumpang rumah orang ataupun berbanding dengan kita tumpang mak ayah kita. Sebab kita kena independent selepas kita berkahwin. Takkan nak mengharapkan mak ayah sepenuhnya nak makan mak ayah beli lauk, ya. Kita mestilah nak isteri kita mestilah nak, kan, contoh dia nak tukar lansi, dia nak basuh lansi. Kan kita basuh lansi, mak ayah kita marah pula. Sebab apa? Kita duduk dengan mentua. Kalau boleh kita beli rumah dahulu. Yang kedua, kita sediakan kelengkapan dalam rumah dahulu. Dan yang ketiga, majukan bisnes kita kalau mereka yang ada bisnes. Kalau contoh mereka bisnes jual kerupuk, majukan dulu bisnes jual kerupuk mereka, ya. Hasil daripada tersebut nak kahwin, kahwinlah, ya. Ataupun mereka yang ada kerjaya, kejar dulu kerjaya mereka, sehingga orang kata dah cukup, dah elok kerjaya tersebut, dah maintain, barulah boleh berkahwin, ya. Dan yang keempat, ya, iaitu bawa mak pergi umrah ataupun bawa mak pergi haji dahulu. Ini lebih afdal sebelum kita berkahwin. Sebab esok bila kita dah kahwin, masa kita dengan mak terhad, kita sibuk dengan anak-anak, kita sibuk dengan isteri kita dan sebagainya. Kalau boleh kita kalau boleh kita bawa mak ataupun family kita ataupun adik-beradik kita, kalau duit lebih, kita bawa dia pergi umrah ataupun pergi haji dahulu, ya. Okey, yang kelima pula iaitu cari ilmu dahulu. Cari ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah ataupun ilmu akhirat ataupun ilmu dunia, tak kisahlah ilmu apa, iaitu kutubu ilmu ataupun kutubu ilmi faridatun ila kutubu ilmu minal lahdi ila lahdi. Menuntut ilmu tadi daripada dalam buayan sehingga ke lahat. Ini pepatah Arab beritahu, ya. Okey, menuntut ilmu tu daripada dalam buayan sehingga ke lahat. Maksudnya tuntut ilmu dahulu. Cari ilmu munakahat. Ni kadang-kadang ramai yang bila mana nak berkahwin tapi ilmu tidak ada. Ilmu tu penting. Dan yang seterusnya pula, iaitu yang keenam, barulah kita kahwin. Dah lengkap semua ada, iaitu kita dah beli rumah, kita dah sediakan kelengkapan dalam rumah, kita dah majukan bisnes kita dah bawa mak pergi umrah ataupun haji, kita dah cari ilmu, kita dah seterusnya pula barulah kita kahwin. Sebab apa? Sebab kita kena ada semua ni dahulu. Sebab zaman sekarang ni mementingkan material, ya. Jadi bagi saya,
sebagai seorang lelaki, tanggungjawab kita untuk menyediakan dulu kelengkapan sebelum kita berkahwin. Bila isteri masuk rumah, dia cuci kaki saja. Itu yang paling afdal, itu paling utama. Nak kahwin dulu boleh, tapi sediakan dahulu. Kita tengok balik, sebab kahwin ni pun ada 5 ataupun 4 hukum. Harus, wajib, sunat, makruh. Jadi kita tengok mana yang lebih kewajipan kepada kita. Kalau kita dah okey, dah ready, get ready, kahwin sahaja. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk makluman adik-adik semua yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan jangan fikirkan sama ada nak beli rumah dulu ke, nak beli kereta dulu ke, ataupun orang kata nak kahwin dahulu ke. Yang penting sediakan rumah dulu, dan sediakan benda dalam rumah, baru sediakan orang dalam rumah. Maksudnya orang dalam rumah tu pun isteri dan juga anak-anak. Jadi kita jangan risau, insya-Allah bila kita berkahwin, rezeki kahwin tu mungkin banyak duit keluar, tapi akan banyak rezeki yang akan masuk. Kita jangan terlampau takut dengan perkahwinan, kita jangan terlampau takut untuk mendirikan perkahwinan. Sebab apa? Sebab bila kita berkahwin, rezeki tu makin bertambah buat kita. Para sahabat dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sekadar itu saja yang mampu saya bagi sedikit maklumat ataupun sedikit petua ataupun tips. Kita jumpa di pada vlog-vlog yang datang, sebab saya nak cerita sedikit pengalaman saya bila mana saya berhadapan dengan satu klien yang ketiga bila mana dia berkahwin hampir 30 tahun tidak pernah beli rumah. Maksudnya menyewa, duit habis sewa saja. Lepas tu duit gaji habis bayar hutang dan sebagainya. Jadi agak klise ataupun agak menyusahkan diri dia. Sebab apa? Tidak buat perancangan awal. Sebab kita kena kahwin, kita kena ada perancangan yang lebih awal sebelum kita berkahwin. Ingat, nak kahwin tu, sebut perkataan kahwin tu mudah, tapi untuk melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan tu sangat susah. Saya ulang balik. Sebut perkataan kahwin tu senang. Sebut saja perkataan kahwin, memang senang. Melafazkan perkataan kahwin tu senang. Tapi untuk melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan tu sangat susah. So, beware dan berhati-hati. Jadi, insya-Allah moga tips ini memberi manfaat kepada adik-adik semua. Dan saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk vlog yang akan datang. Dan ready untuk berkahwin. Sediakan dulu kelengkapan untuk isteri kita. InsyaAllah jumpa lagi untuk vlog yang akan datang.